Seterusnya kita tengok perincian 3.3 iaitu ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Kita dahulukan dengan tempat kediaman dan kita akan bandingkan keempat-empat zaman ini dari segi kediaman. Pertama, orang Paleolitik tinggal dalam gua, tepi tasik, lubang bawah tanah, berlindung bawah pokok dan binaan daripada ranting-ranting kayu. Manakala orang zaman Mesolitik hampir lebih kurang sama, iaitu di dalam gua, lubang bawah tanah, berlindung bawah pokok dan binaan daripada ranting, dan lokasi mereka adalah di pinggir sungai dan di tepi laut. Manakala zaman Neolitik tinggal menetap di lembah sungai dan pesisiran pantai, mula membina rumah daripada kayu, tanah liat dan batu. Zaman logam pula tinggal menetap di lembah sungai dan pesisiran pantai serta tanah tinggi. Binaan rumah mereka daripada batu, tanah liat dan kayu, namun lebih tersusun dan lebih teratur. Ini lokasi Gua Niah yang merupakan tapak zaman Paleolitik di Malaysia. Ini adalah lubang-lubang bawah tanah, lubang-lubang batu yang dihuni oleh manusia zaman prasejarah. Kemudian ini menunjukkan zaman Neolitik sudah mula tinggal menetap dan sudah bercucuk tanam dan menternak haiwan. Manakala kedudukan rumah yang tersusun ini menunjukkan satu konsep zaman logam. B pula kita tengok dari segi peralatan. Pertama, alat orang zaman Paleolitik, alat daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Bentuk sedia ada, ringkas dan kasar pembuatannya. Manakala zaman Mesolitik, alat batu masih lagi menggunakan alat yang sama dengan alat Paleolitik, namun lebih kemas, lebih halus dan lebih tajam. Dan juga diciptakan alat batu-batu kecil yang dipanggil mitrolit, mencipta tanah dan juga mampu membuat perangkap ikan. Manakala zaman Neolitik pula alatannya lebih halus dan kemas. Terdapat alat menggali iaitu beliung dan juga roda. Roda mula dicipta dan pada waktu ini orang Neolitik sudah mula menggunakan tembikar. Manakala orang zaman logam pula mencipta tembaga, besi dan gangsa, mampu membuat acuan dan mahir melebur logam. Contoh alat batu zaman Paleolitik, alat batu Mesolitik yang lebih halus, alat-alat tembikar, serta alat-alat logam yang digunakan oleh masyarakat zaman logam. C pula kita tengok pengumpulan makanan. Pertama, orang Paleolitik mereka mengumpul makanan dengan cara memburu binatang, memungut buah-buahan, cendawan, biji rin dan pucuk-pucuk tumbuhan yang tumbuh melia di sekitar kawasan mereka ataupun di dalam hutan. Manakala orang Mesolitik pula, mereka mengumpulkan makanan, mengutip kerang-kerang dan juga siput-siput yang berada di gigi-gigi air di tepi tasik dan tepi sungai. Orang Neolitik pula mengusahakan pertanian dan penternakan, dan hasil daripada usaha mereka ini mereka menggunakan untuk keperluan diri mereka sendiri dan ada yang didagangkan secara tukar barang. Seterusnya, orang zaman logam tiada lagi kumpul makanan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian, penternakan dan perdagangan secara sistem barter ataupun tukar barang. Kegiatan memburu binatang masyarakat zaman Paleolitik, orang Mesolitik pun lebih kurang sama. Ini adalah pertanian yang dijalankan oleh orang Neolitik. Dan seterusnya orang zaman logam mula berdagang secara tukar barang. Masyarakat zaman Neolitik tambahan kerana memaparkan mereka sudah hidup menetap, mengusahakan pertanian dan menternak haiwan. Seterusnya kita tengok kegiatan ekonomi. Orang zaman Paleolitik mereka hidup secara nomad, iaitu berpindah randah
di mana ada makanan di situ mereka berada. Dan hidup secara nomad ini juga boleh terjadi disebabkan oleh perubahan cuaca. Contohnya masyarakat di negara sejuk seperti Gurun Gobi, mereka akan berpindah sekiranya terdapat musim salji yang melampau. Begitu juga dengan masyarakat di Afrika, apabila musim panas melampau, mereka akan berpindah ke tempat ataupun ke selatan yang lebih sejuk. Seterusnya, zaman Mesolitik, kita tengok kegiatan ekonomi mereka mengutip hasil hutan, buru binatang, menangkap ikan, dan juga mereka berkongsi makanan yang mereka perolehi dalam keluarga mereka ataupun dalam puak mereka. Manakala zaman Neolitik pula, mereka mula menghasilkan makanan dengan kegiatan pertanian dan peternakan. Berdagang secara sistem barter mula membuat pengkhususan kerja. Seterusnya, pada zaman logam, kita tengok pertanian dan aktiviti ekonomi menjadi semakin rancak. Namun kegiatan tukar barang masih berlaku. Aktiviti pembuatan dan pertukangan berkembang pesat. Pembuatan di sini, pembuatan alat-alat logam seperti senjata dan sebagainya. Dan apabila berlaku pertukaran barangan secara sistem barter, barangan logam yang dihasilkan mereka seperti senjata, peralatan pertukangan dan sebagainya mendapat permintaan yang tinggi. Ini kegiatan ekonomi memburu binatang masyarakat Paleolitik. Paparan menunjukkan masyarakat Mesolitik juga memburu binatang sebagai kegiatan ekonomi. Manakala masyarakat Neolitik sudah menulis ataupun melukis melakar pada dinding gua, mereka sudah menternak binatang. Manakala masyarakat zaman logam sudah bertukar-tukar barangan perdagangan yang mereka hasilkan. Seterusnya kita tengok organisasi sosial. Pada zaman Paleolitik, masyarakat hidup dalam kelompok yang kecil, terdiri daripada satu ataupun beberapa keluarga. Mereka hidup secara nomad, berpindah randah dan terasing daripada masyarakat ataupun kelompok yang lain. Masyarakat zaman Mesolitik pula hidup seperti juga masyarakat Paleolitik dalam kelompok kecil dan masih mengamalkan cara hidup nomad. Manakala zaman Neolitik sudah mula hidup menetap dan wujud ketua ataupun hierarki sosial, adanya kelas atasan dan bawahan dan wujudnya pengkhususan kerja ataupun pembahagian kerja. Seterusnya, pada zaman logam wujud sistem pentadbiran. Pemimpin dilatih untuk menyelesaikan masalah di mana pada waktu ini pengurusan masyarakat atau kelompok menjadi semakin kompleks apabila lebih ramai manusia ada. Gambaran menunjukkan masyarakat zaman Paleolitik yang tinggal dan hidup hanya dalam lingkungan keluarga mereka sahaja. Manakala ini pula adalah zaman Neolitik. Mereka sudah mula hidup bertapak, menternak binatang. Masyarakat zaman Mesolitik yang masih hidup dalam lingkungan keluarga mereka, masyarakat zaman Mesolitik telah berpindah kepada zaman Neolitik. Kalau kita tengok gambar sini, menghasilkan barangan-barangan daripada tembikar. Seterusnya kita tengok dari segi kepercayaan. Dalam kepala kita mesti ada kepercayaan masyarakat dahulu adalah animisme. Pertama kita tengok zaman Paleolitik, mereka mempercayai amalan ataupun kepercayaan animisme, iaitu percaya pada alam semula jadi yang mereka nampak di sekeliling, contohnya batu besar dan sebagainya, mempunyai roh ataupun semangat orang yang telah mati. Manakala zaman Mesolitik pula, mereka mula menyembah, masih animisme, tapi mereka mula menyembah batu besar, matahari, pokok, bukit, sungai, binatang-binatang yang dianggap suci, dan mereka menganggap adanya kuasa pada apa yang mereka sembah. Kemudian pada zaman Neolitik mula sembah kejadian alam dan upacara ritual
percaya hidup sesudah mati dan mayat dikebumikan dalam keadaan sempurna. Manakala pada zaman logam pula mula dibina tempat upacara keagamaan ataupun upacara ritual dengan menyembah kuasa-kuasa alam. Contohnya, satu contoh animisma. Animisma yang berkaitan dengan laut, di mana serahan dihanyutkan ke laut untuk menyerahkan persembahan kepada semangat-semangat laut. Seterusnya kita tengok kesenian dan kebudayaan. Zaman Paleolitik mereka mula menghasilkan lukisan gua dan sudah bersifat realisme. Ria ni bermaksudnya lukisan mereka tu cantik dan seperti haiwan biasa. Lukisan gua tunjukkan aktiviti dan persekitaran gua pada zaman Mesolitik. Manakala zaman Neolitik mereka mula menghasilkan pola dan corak geometri pada tembikar yang dipanggil simbolisme. Seterusnya zaman logam mereka mula menghasilkan nilai-nilai estetika pada produk logam dengan mesej imej dan pola hiasan yang menarik serta diukir cantik. Ini adalah lukisan bercorak realisme. Ini lukisan pada dinding gua yang tidak bercorak realisme. Cikgu tunjuk dekat sini secara perbandingan beza antara realisme dan lukisan yang bukan corak realisme dan berbentuk lakaran. Realisme. Seterusnya pola-pola pada geometri, pola-pola geometri pada tembikar. Ini dipanggil pola geometri. Seterusnya ukiran-ukiran pada alatan gangsa. Ini adalah gendang gangsa yang dijumpai di Vietnam.